Hai semua, dalam video ni cikgu akan ajar mengenai bab satu fungsi untuk subjek matematik tambah tingkatan 4, dan hari ini kita akan cuba ulang kaji soalan lazim yang akan ditanya pada waktu peperiksaan. Okey, jom kita lihat pada soalan nombor 2 di sini. Okey, gambar rajah anak panah berikut mewakili satu fungsi f. Okey, fungsi f tu dia tak nyatakanlah fungsi apa. Okey, tapi dia terus tanya A, nyatakan nilai K yang ini. Nyatakan nilai K yang nombor 1 dengan menggunakan tanda-tanda fungsi, ungkapkan fx, okey, dalam sebutan x. Okey. So sekarang kita nak yang pertama, kita kena cari nilai K, tapi sebelum nak cari nilai K, kita kena tahu apa hubungan dia antara domain dengan kodomain. Yang ini domain, betul. Ingat lagi video yang lepas yang cikgu ajar. So yang ini kita boleh kita akan namakan dia sebagai domain ataupun input. Yang sebelah kanan pula kodomain. Okey, kodomain ataupun output. Okey, sekarang kita nak tahu apa dia punya hubungan antara satu sama lain. Untuk cari hubungan, kalau dia punya fungsi tu tidak diberi, cara dia sangat-sangat senang. Okey, sangat-sangat mudah, jangan risau ya pelajar. Okey, yang pertama, cuba cari dia ada step dia lah. 1, 2, 3. Dan kejap, 1, 2, 3 je lah, biasanya 3 step je. 3 hingga 4, mungkin 4. Okey, yang pertama, cuba cari hubungan tambah ataupun tolak. Cuba cari dulu. So maksudnya cuba check. Okey, bukan cari, cuba check dia punya hubungan, dia punya hubungan tu ada tambah atau tolak ke macam tu. Okey, first of all, kita cuba tengok. Okey, negatif 2 sebelah kiri dan negatif 8 sebelah kanan. Okey, negatif 2 campur atau tolak apa kita akan dapat negatif 8. Okey, negatif 2 campur atau tolak apa, okey, kita akan dapat negatif 8. Itu yang kita kena cari sekarang. Benda ni yang kita kena cari. Okey, so kita dapat tahu negatif 2 sebenarnya kalau kita tolak 6, kita akan dapat negatif 8. Betul? Okey, make sense. Tapi, dia punya tolak 6 ni, kejap saya tukar warna so senang nak faham. Tolak 6 kan? Okey, ada besar pula saiz. Kejap. Okey, tolak 6, kita akan dapat negatif 8. Sabar ya, tolak 6. So kita cuba check. Untuk yang pertama okey dah. Untuk kedua pula kita check. Okey, 2 dengan 8 pula yang kedua. Dia ada 4 hubungan kan? 1, 2, 3 dan 4. Yang kedua pula. Okey. 2 tolak 6, kita akan dapat apa? Kita akan dapat negatif 4, betul tak? Kita akan dapat negatif 4, tapi dan melalui hubungan yang kita nampak kat sini, dia sepatutnya kita kena dapat 8. So kita tak dapat 8. So maksudnya yang kedua kita tak boleh terima. Maksudnya campur atau tolak ni kita tak boleh terima. Okey. Kalau campur atau tolak kita tak boleh terima, pergi kepada yang kedua pula sekarang. Okey, yang kedua darab ataupun bahagi. Kita cuba cek darab ataupun bahagi pula. Okey, yang pertama negatif 2. Okey, kita kena darab ataupun bahagi apa? Kita akan dapat negatif 8. So darab atau bahagi apa? Senang je kan? Negatif 2 kalau darab 4, kita akan dapat negatif 8. Betul tak pelajar? Okay, kalau negatif 2 darab 4 negatif 8, dah kira betul lah yang pertama. Yang ini saya cek untuk dia punya hubungan yang pertama. Okey, sekarang kita akan cek untuk hubungan yang kedua pula. 2 dengan 8 pula. Okey. So 2 darab 4, kita dapat 8 tak? Dapat 8. So yang kedua pun lepas sekarang, betul? Okey, yang kedua pun lepas. Sekejap saya padam ni so senang faham nanti. So yang kedua pun lepas. Sekarang kita cek untuk yang ketiga pula. 3 dan 27 ni. Okey, 3 darab 4 berapa? Dapat ke 27? Tak dapat. Kita dapat 12. So kita tak dapat 27 sekarang, betul tak? Kalau tak dapat 27 maksudnya yang kedua pun tak lepas. Baru kalau kedua pun tak lepas, kita cek yang ketiga pula. Okey, kita cek yang ketiga. Yang ketiga ialah kuasa 2. Kuasa ataupun punca kuasa. Bukan kuasa 2, sorry, minta maaf. Kuasa ataupun punca kuasa. Okey, kuasa ataupun punca kuasa. Kita cek pula sekarang. So maksudnya
Kuasa tu tak kisahlah, kuasa 2 ke ataupun kuasa 3 ke, kuasa 4 ke, tak tahulah, kita kena check mengikut soalan. So kuasa ataupun punca kuasa apa, kita akan dapat negatif 8. Itu yang kita kena check sekarang. Okey, so negatif 2, kalau kita kuasa 2 apa? Kita akan dapat apa? Kita akan dapat 4, betul. Tak dapat 8 kan? Kita check one by one. Negatif 2 kuasa ketiga berapa? Kita akan dapat negatif 8, betul tak? Sebab kenapa negatif 2 darab negatif 2, positif 4. Positif 4 darab balik negatif 2, kita akan dapat negatif 8. Sebetul lah. So dia punya relationship, dia punya hubungan dia ialah kuasa 3, betul? Okay, so yang pertama kita cuba check one by one. Negatif 2 kuasa 3, kita dapat negatif 8. Lepas. Yang kedua pula kita check sekarang. 2 kuasa 3 pula. 2 kuasa 3 kita akan dapat apa? Positif 8 kali ni kan, bukan negatif 8. Tak percaya, cuba check calculator ya. Positif 8. Lepas juga. Sekarang kita check yang ketiga pula. 3 kuasa 3 dapat apa? Kali ni lepas. 3 kuasa 3 kita dapat pula 27. So 3 ni lepas, maksudnya yang keempat mesti kena automatik lepas lah. Kalau 3 lepas, 4 kebiasaannya 4 tu pun akan lepas, jangan risau. Okey, kalau 3 lepas maksudnya ya betul, dia punya relationship yang ketiga tu dah pun lepas. Maksudnya dia punya fungsi dia ataupun dia punya hubungan ialah kuasa X kuasa 3. Yang ini yang kita dapat cari sekarang lah melalui kita punya try and error one by one. Yang empat biasanya, yang ni dalam soalan ni cikgu tak ajar, tapi kalau in future kalau pelajar masih tak faham, pelajar boleh tanya ke cikgu jugalah di bahagian komen nanti. Okey, yang keempat ni biasanya kombinasi. Combination ataupun kombinasi antara step 1 sampai step 3 yang ke atas ni. Okey. So kadang-kadang bukan kuasa 3 je, kadang-kadang dia akan kata X kuasa 2 campur 3, X kuasa 2 apa campur 8, tak tahulah. So yang tu kita kena check yang kombinasi pula. Lepas kuasa 3 cuba campur atau tolak something. Lepas punca kuasa something, lepas tu campur atau tolak something. Kadang-kadang bahagi atau darab pun akan ada. Tapi kebiasaannya untuk level SPM yang keempat tu jarang ditanyalah masa peperiksaan. Yang kebiasaan ditanya masa peperiksaan nombor 1 sampai nombor 3 sajalah. Jangan risau. Jika terjumpa soalan yang berkaitan dengan nombor 4 kombinasi, contoh dia tak bagi fungsi, tapi dalam soalan tu dia suruh tanya, tapi jawapan tu dari segi kombinasi. Kalau ada jumpa, okey, sila nyatakan di ruang komen lah. Cikgu akan cuba ajar soalan tu juga. Alright, okey. So sekarang nyatakan nilai K. Okey, kita dah tahu dia punya fungsi betul. Ataupun dia punya hubungan, belum lagi fungsi, hubungan je kita dapat tahu. So since kita dah dapat tahu hubungan, yang keempat boleh cari kan? So K kuasa 3, kita akan dapat apa? 125. So sekarang kita nak cari K, betul tak? Nak cari K macam kalau kat sini kuasa 3 kalau kita nak bawa sebelah kanan, apa teknik dia kelas? Senang je. K sama dengan punca kuasa 3 pula kali ni, 125. Jangan lupa ya kelas, kalau kuasa 3 tu kalau kita nak buang, kita tak nak bawa sebelah kanan, sentiasa punca kuasakan dia. Punca kuasa pula. Punca kuasa 3 lah. Kalau kat sini 3, punca kuasa 3. Kalau kat sini kuasa 2, punca kuasa 2. Kalau kat sini 4, punca kuasa 4 dan seterusnya lah. Boleh faham ya? So, 125 punca kuasa 3, apa jawapan dia? Kalau tak percaya, cuba check calculator lah. Jawapan dia sebenarnya 5. 5 darab 5, 25. 25 darab 5 balik, kita akan dapat 125 kan? So, K jawapan dia ialah 5. Untuk soalan A, kita dah pun jawab. Soalan B pula, dia tanya dengan menggunakan tanda-tanda fungsi. Okey. Ungkapkan fx dalam sebutan x. Senang sahaja. So fx dalam sebutan x dalam guna tanda-tanda fungsi. Tanda-tanda fungsi kita boleh tulis guna dua cara. Satu anak panah. Anak panah pula. Satu sama dengan, diminta macam ni kan. Sama dengan ataupun f double dot titik x anak panah something, tapi diminta kurungan kan, so guna yang cara pertama lah. Cara kedua tu kita tak perlu guna. Alright, so kat sini kita kena terus tulis dia punya hubungan tu kita dah cari tadi kan, so tulis kat sini x kuasa 3. Itu sahaja, dah pun habis. Senang sangat kan nak jawab soalan ni, tak susah pun. Okay, so saya harap pelajar faham lah macam mana nak jawab soalan nombor 2 ni. Okey, sekarang jom kita lihat soalan seterusnya nombor 3. Okey, gambar rajah anak panah berikut mewakili satu fungsi f. Okey, again, sekali lagi dia tak nyatakan fungsi dia tu fungsi apa. Maksud saya hubungan tu dia tak nyatakan di sini. So soalan A dia, dengan menggunakan tanda-tanda fungsi, ungkapkan fx dalam sebutan x. Sama je seperti yang soalan yang kita buat tadi.
Okey. Yang pertama, kita guna balik lah dia punya teknik. Yang pertama, tambah atau tolak jadi tak? 1 campur berapa? Kita akan dapat -1. Okey, kita check tambah atau tolak dululah. Okey, 1 tolak tolak 2, betul? Tolak 2 kita akan dapat -1. So 1 tolak 2 sama dengan -1. Jom kita check untuk yang kedua pula. Okey, yang kedua 2 dengan -2 kan? So 2 tolak 2 kita akan dapat berapa? Sama dengan kosong. So maksudnya kita tak dapat -2, betul tak? So yang ini tambah dan tolak ni tak diterima. Okey, teknik yang pertama seperti saya ajar tadi, tambah tolak tu tak diterima lah. So jom kita cuba teknik kedua pula, darab ataupun bahagi. Teknik kedua, darab atau bahagi. 1 darab apa? Kita akan dapat -1. So 1 darab -1, betul tak? Okey, 1 darab -1 kita dapat -1. Okey, so 1 darab -1 sama dengan -1. So lepaslah. Yang kedua kita check pula. 2 darab -1 dapat tak -2? Dapat -2, dah lepas. Yang ketiga pula. 3 darab -1 pun dapat juga -3, dah lepas. So maksudnya dia punya hubungan dia X darab -1, betul? X ini X kan? Okey, X darab -1. Okey, X tu kita kena darab, 2 kali X pula susah nak faham. Okey, so X kita kena darabkan dengan -1. Kalau X darab -1 kita boleh simplify dia tak? Kita boleh simplify dia jadi -X, betul tak? Kenapa? Apa-apa nombor yang didarabkan dengan sesuatu pun boleh ubah, kita boleh dekatkan dia, kita boleh rapatkan dia, betul? So kalau -1x tu 1 tu biasanya kita tak perlu tulis lah nombor 1 tu. Kita boleh tulis negatif saja. Tapi kalau selain nombor 1, contoh X darab -2, X darab -3, kita kena tulis nombor tu. -2x, -3x. Hanya untuk digit 1 tu kita tak perlu tulis nombor. So dia punya hubungan dia ialah -x, kita nak cari sekarang kan. So kalau kita nak ungkapkan dalam sebutan fx, sangat senang. So fx sama dengan -x. Dah pun selesai untuk soalan A. Untuk B pula, kita nak cari dia punya domain. Yang mana satu domain? Sebelah kiri, betul? So domain dia ialah 1, 2 dan juga 3. Dia punya julat pula, ingat tak daripada video lepas yang saya ajar, julat dengan kodomain berbeza. Contohlah ada digit yang seterusnya, digit 4. Okey. Tapi saya tak hubungkan digit 4 pula. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, contoh digit yang seterusnya -4. Tapi tak ada apa-apa hubungan, tak ada anak panah langsung. Maksudnya walaupun tak ada anak panah langsung, -4 ni still termasuk dalam kodomain. Kodomain dia -1, -2, -3, -4. Tapi julat maksudnya mesti kena ada anak panah relate dengan dia punya kodomain tu. Maksudnya mesti kena ada hubungan. So julat tu daripada -1 sampai -3 sahaja. Tapi kalau kodomain semualah -1 sampai -4. So julat dia tulis -1, -1, -2 dan juga -3. Kalau contoh ada banyak sangat dia punya julat nombor tu ada sampai 6 atau 7, kita boleh tulis dalam bentuk range. Range tu maksudnya dari mana sampai mana. Okey, kalau nak tulis dari segi range sangat senang. Tulis fx kat tengah-tengah. Ni sebab ni fx kan, nama dia tulis fx, lepas tulis lebih besar daripada, lebih kecil daripada. Mesti kena lebih besar dan lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. So dia lebih besar daripada apa tu, tulis nombor yang paling kecil. Daripada -1, -3 paling kecil kan. Tulis -3 dekat sini kejap. Saya bahagikan langsung, nampak senang sikit. So yang ni -3, sebelah kanan ni nombor yang paling besar. Nombor yang paling besar tu -1. So macam ni pun kita boleh tulis, tak ada masalah. Ini pun lagi satu cara macam mana nak tulis dia punya julat lah. Fx lebih besar dan sama dengan -3 dan lebih kecil dan sama dengan -1. Garis hitam kat tengah-tengah ni saya nak bagi jawapan sebelah kiri dan jawapan sebelah kanan so that dia tak mix it around. Alright. So next kita cari objek untuk -2 pula. Objek untuk -2 dia map kepada nombor 2, betul? So tulislah nombor 2, itu saja, sangat senang. Image bagi nombor 3. Image bagi 3 ialah -3. So sangat senang kan, tak susah pun. So macam mana nak lebih fahamkan apa maksud objek, apa maksud image tu, cuba view lah video-video saya yang sebelum ni. Dalam video yang saya yang sebelum ni saya dah nyatakan dengan jelas apa maksud objek, apa maksud image dan seterusnya ya. Okey, kelas tadi kita ada lihat macam mana nak cari image ataupun objek bagi gambar rajaan anak panah.
So teknik sama juga tapi kita nak cari image atau objek bagi sesuatu fungsi. Sekarang fungsi diberi, gambar darjah anak panah tu tak diberi. So macam mana kita nak cari image ataupun objek? So jom kita lihat soalan nombor 4. Diberi fungsi fx sama dengan 18 per 2x tolak 9 di mana x tak sama dengan 9 per 2. Okay, kenapa kita nak tulis benda ni? Nanti saya akan ajar dengan soalan 5 lah. Soalan 5 nanti saya akan relate. Kenapa setiap soalan tu dia akan ada benda ni. X tak sama dengan something and so on. Alright, jom kita fokus pada soalan ni dulu. So kita nak cari image bagi kosong. So kalau kita nak cari image, maksudnya yang ini merupakan objek. Itu yang kita kena tulis dulu. So yang ini nombor kosong dan juga 3 yang ini merupakan objek. So kalau kita nak cari objek pula, so nombor 2 dan nombor 4 ni merupakan image. Faham? Objek tu maksudnya input lah kita nak cari, betul? Image, betul lah, objek kita nak cari input. Correct. So jom kita lihat, tulis balik dia punya fungsi dulu. Fx sama dengan 18 per 2x tolak 9. Okey, jika kita lihat dia tulis dalam bentuk anak panah, betul. So dia ada dua teknik. Satu f double dot x anak panah ataupun f open bracket close bracket x sama dengan. Saya lebih suka guna teknik yang kedua lah, sebab tu saya tulis fx sama dengan something. Alright. Lepas kita tulis, kita nak cari dia punya image. Image maksudnya kita nak cari dia punya value x, betul tak? Sorry, nak cari image. Kalau nak cari objek, minta maaf. So, yang ini merupakan sekejap. Yang ini kosong ni merupakan objek dan kita nak cari image. Sorry, terbalik pula again. Sorry. So, kita tulis dulu image. Kita tak tahu objek sama dengan kosong. Objek ni maksudnya input lah. Yang ni input ataupun domain. Ataupun kita boleh namakan sebagai domain. Image ni sebagai output ataupun codomain. Betul? Alright, kalau kita nak cari objek, kita sekarang nak cari codomain, betul? Nak cari input. Nak cari output. So input ni kita kena kalau kamu ada tengok balik video yang pertama, melalui apa-apa fungsi, kita boleh takrifkan dia punya x, benda yang ada dalam bracket ni. Benda yang ada dalam bracket ni sebagai input ataupun domain. Biasanya yang kat tengah-tengah ni kita namakan dia sebagai formula. So benda yang kita nak cari kat sini, lepas kita masukkan sesuatu input di dalam formula, kita akan dapat dia punya output ataupun codomain. Cuba view balik video yang pertama saya upload hari itu. So pelajar boleh dapat faham dengan lebih jelas apa maksud domain, perbezaan input, formula dengan output ni, tiga-tiga benda. Alright. So sekarang kita nak cari dia punya image ataupun codomain, betul? Image. Saya tambah lagi satu, so senang faham. Yang ni objek. Tiga-tiga ni keyword dia lah bagi sesuatu karakteristik. Okay, kalau kita nak cari image ataupun output, kita kena gantikan objek di dalam kurungan ni. Instead of x, saya tulis balik formula tu fx sama dengan 18 per 2x tolak 9. So sekarang kita nak cari image sebelah kanan, betul? So maksudnya kita kena gantikan x ni dengan objek yang diberi. So yang pertama, Roman pertama, objek yang diberi ialah kosong, betul? Kosong. So f open bracket, tulis kosong ke dalam. Tulis kosong kat dalam sama dengan copy back 18 per 2 instead of x. Okey, kita kena ganti, kalau x kat sini kita gantikan dengan kosong, x sebelah kanan pun kita kena gantikan dengan kosong. Itulah dia punya rule kat sini. Okey, kita dah gantikan dengan kosong kan? Kat sini x, once kita dah ganti kosong, kita kena gantikan kat sini pun dengan kosong. Saya repeat balik ya. Sekarang cuba kira. Okey, 18 bahagi dengan 2 darab kosong, kosong. Yang ni 2 darab kosong, kosong kan? Kita kena selesaikan benda yang kat bawah ni dulu ya, jangan bagi terus. Okey, 2 darab kosong, kosong, kosong tolak 9 ialah negatif 9. Yang di mana 18 bagi negatif 9 ialah negatif 2. Dah pun kita cari dia punya image. Yang ini merupakan dia punya image. So image bagi objek kosong ialah negatif 2. Dah, yang Roman pertama dah pun kita cari. Untuk Roman kedua pula. Okey, Roman kedua. Okey, Roman kedua dia nak cari untuk 3 pula. So sebenarnya sama juga f. Instead of x, gantikan dia punya objek dengan nombor 3 kat sini. Okey. Hitam kan, sorry. Lepas tu 18 per 2 instead of x, kita gantikan dengan 3 balik. Tolak 9. Sama dengan 18 per berapa? Kena carilah.
2 darab 3, 6. 6 tolak 9 berapa? 8 negatif. Negatif 2 kan, tak silap saya. Okey, negatif 2 campur 9, betul lah. Negatif 2 pula, sorry, negatif 3. Sorry, 6 tolak 9 ialah negatif 3. Alright. So, 18 bagi dengan negatif 3, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat berapa? Negatif 6. So, negatif 6 darab dengan 3, kita akan dapat 18, betul? Okey, senang cerita. Kejap. Sorry. Negatif 6 darab dengan negatif 3 balik, kita akan dapat positif 18. So, betul lah dia punya pengiraan tu. So, kalau senang cerita, gunalah kalkulator. Senang je. Tak ada masalah. So, kita dah cari dah image bagi objek yang ketiga. So, jelas ya pelajar macam mana nak cari objek dengan image ni? Okey, tak susah pun. So, sekarang untuk bahagian B, ni jawapan untuk bahagian A ya. Yang ini jawapan bagi soalan 4A. So, jawapan untuk 4B pula. Jom kita buat sekarang. Okay, kejap. Okey, sekarang kita nak cari objek pula. So, dia punya dia punya image dah diberi, betul? Okey, dia punya output ataupun image yang ni dah diberi. Betul? So, objek pula kita nak cari. So, benda sama je, copy paste dulu. So, fx sama dengan 18. Ni untuk 4B ya. 4B Roman 1. 18 per 2x tolak 9. So, ini formula kan. So, sama dengan berapa dia punya domain ataupun, dia punya kodomain ataupun image tu dah diberi. Iaitu sama dengan 2, betul? Lepas tulis, yang kita dapat perhatikan kita ada 2 sama dengan. Sama dengan yang pertama dan sama dengan yang kedua. Untuk selesaikan sesuatu persamaan, kita hanya boleh gunakan satu sama dengan. Kalau letak dua-dua sama dengan, tak boleh selesaikan lah. Susah nak selesaikan. So, senang cerita, kamu kena pilih di antara persamaan yang ini ataupun persamaan yang ini. Yang ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Betul? Kalau kita tak nak guna dua-dua sama dengan lah. So, senang cerita, kalau kita guna persamaan yang pertama, boleh selesaikan ke X. Kita tak boleh nak cari X. Kalau kita guna persamaan kedua, kita boleh cari dia punya X. Jom kita tulis balik. 18 per 2X tolak 9 sama dengan 2. Ini persamaan kedua kan. Satu sama dengan je. So, sekarang dia ada satu pun boleh ubah je. Satu persamaan, satu pun boleh ubah. So, kita boleh selesaikan untuk cari apa itu X. So, untuk cari dia punya X, yang pertama, yang ni dia punya pecahan. Sebelah kanan bukan pecahan kan. So, kalau pelajar yang beginner susah nak selalu faham nak buat persamaan linear ni, senang cerita, bagikan dengan satu. Kalau pelajar yang advance a little bit, tak payah letaklah bagi satu ni. Okey, lepas letak bagi satu ni, kalau guna persamaan silang, okey, kita boleh bawa semua kurungan ni naik pergi atas. Kita boleh naik pergi atas di sebelah nombor 2. Dan nombor 1 ni kita boleh naikkan pergi ke bahagian 18 pula. Siapa yang tak tahu nak buat persamaan tak tahu nak buat cara darab silang ni, tolonglah komen kat bahagian komen kat bawah. Saya akan buat video yang berasingan lah untuk ajar macam mana nak buat cara pendaraban silang secara lebih senang. Alright. So, menggunakan cara darab silang ni sekarang 18 darab dengan 1 sama dengan, lepas tu 2 darab dengan 2x tolak 9. Alright. Okay. Sekarang 18 darab 1, 18. So, 2 ni kita kena expand lah dia punya bracket. So, 2 darab 2x sama dengan 4x. Alright. Lepas 2 darab negatif 9 sama dengan negatif 18. Okay, senang cerita 18 kalau kita bawa sebelah kanan, kita akan dapat berapa? Yang ni tinggal 4x je lah. 18 campur 18 sama dengan 36 ya, betul lah, 36. So, kalau nak senang cerita, songsang dia punya position. So, kita tak confuse. Okey, 4x bawa sebelah kiri, 36 tu bawa sebelah kanan. Dia songsangkan je, tak ada masalah. So, 4x sama dengan 36. So, kita nak x je kan? Ingat, kalau kita nak cari x saja, yang 4 ni guna cara yang sama pendaraban silang ni, 4 ni sekarang kita boleh bawa pergi ke bawah 36 pula. So, dia akan jadi 36 bahagi 4. So, 36 bahagi 4, kita akan dapat 9. Inilah jawapan dia. Itu saja pelajar. Sangat-sangat senang kan? Tak susah pun. Soalan 4 sekarang ni, 4B. Okey, 4B Roman 2 pun cara dia, cara yang sama saja. Tak susah langsung. Okey. Alright. Jom kita cuba buat. Roman 2. Okey, sama juga teknik dia. Fx, copy back.
18 per 2x tolak 9. Ini kalau kita nak cari dia punya objek ya. Okey, teknik yang kedua ni. So sama dengan image dah diberikan negatif 4, tulis dia punya image dulu. Again, kita kena pilih persamaan yang ini saja, yang persamaan yang kedua, bukan persamaan yang pertama ya. So tulis balik persamaan kedua. So 18 per 2x tolak 9 sama dengan negatif 4. Guna cara darab silang, again, dia punya denominator kat sini ni kita boleh bawa naik atas. Okey, kalau kita naik atas dia akan jadi 18 per negatif 4 buka bracket 2x tolak 9 tutup bracket. Okey. So 18 sama dengan negatif 4 darab 2x, kita akan dapat negatif 8x. Negatif kita akan dapat positif ya. So 4 darab 9 berapa? 36. Alright. So sekarang 18 tolak 36 berapa? Okey. Sama dengan negatif 18 sama dengan negatif 18 sama dengan negatif 8x, betul? Again, kalau kita nak senang kerja, songsangkan dia punya position. Bagi dia punya pembeli ubah, kalau boleh sentiasa sebelah kiri lah, senang nak kira. Alright, so negatif 8x sama dengan negatif 18x. Alright, so sekarang kita tinggal x je kan, negatif 8 kena bawa sebelah bawah di sebelah kanan tu. So, saya tulis lah guna pen warna merah, ini senang sikit. Kita kena bawa sebelah kanan dan bawah. Maksud dia akan jadi negatif 18x per negatif 8. Kenapa 18x pula? Sorry. Baru saya pun perasan kat sini tak ada x kan? Kenapa ada x? Sorry. Saya akan repeat balik. Okey. Sebab ini negatif 18, kat sini negatif 8. Kita nak songsangkan dia punya tempat je. So negatif 18 ni dia pergi sebelah kanan, negatif 8x pergi sebelah kiri. So x kalau kita nak bawa, kita tinggalkan x je, negatif 8 ni kena gerakkan sebelah kanan dan sebelah bawah. So dia akan jadi negatif 18 per negatif 8. So jawapan dia berapa? Jawapan dia 10. Sangat senang, tak susah kan? Okey, kejap. Kejap. Bukan 10. Macam mana kita dapat 10? Kejap. 10 pula. Sorry. Kita akan dapat jawapan dia negatif 9 per 4. Minta maaf ya, saya pun silap kira tadi. Kita akan dapat 9 per 4. Kalau susah sangat, gunalah kalkulator. Kenapa? Negatif kita akan dapat positif. 18 bagi 8 kita tak akan dapat 10. Kita kena kecilkan dia. So kita boleh, kalau bagi 2, kita akan dapat 9 per 4. Okay, sebenarnya tak susah ya pelajar, senang saja. Cuba guna kalkulator sentiasa. Kalau rasa susah nak gunakan nak kira tanpa kalkulator, tak apa, guna kalkulator, tak ada masalah pun. Okey. So siapa yang tak faham pendarapan secara silang ni, sangat senang sebenarnya. Yang ni kita sebenarnya cara-cara ni diajar pada topik persamaan linear di matematik biasa. Siapa yang tak faham, masih tak clear macam mana buat cara pendarapan silang ni, sila nyatakan di ruang komen. Saya akan cuba buat video yang berasingan untuk ajar teknik ini saja. Macam mana nak buat darab silang ni secara efektif. Okey? Okey, kelas. Sekarang kita akan cuba lihat macam mana nak selesaikan soalan nombor 5 pula. Okey, untuk soalan nombor 5, nampak macam confusing. Dia diberi satu fungsi dan juga dua lagi fungsi yang berkaitan dengan fungsi yang penting ni, fungsi yang pertama yang ni lah. First of all, kita cuba asingkan dulu dia punya maklumat diberi ni di sebelah ruang kosong. Okey, jom kita tulis dulu. So fx sama dengan a per x tolak b. Lepas tu dia dah diberi f open bracket 7 sama dengan 5 yang kedua, dan yang ketiga f open bracket negatif 5 sama dengan 1. So sekarang kita dapat lihat dia ada 3 maklumat. Jom kita lihat one by one. Maklumat yang pertama, kita dapat lihat dia ada 1 pembeli ubah, 2 dan 3. 3 pembeli ubah satu fungsi, memang kita tak boleh selesaikan, betul? So, maksudnya kita kena gunakan maklumat yang kedua dan ketiga. So daripada pembeli ubah ni, kita dapat lihat x ialah dia punya domain ataupun dia punya input. Macam mana kita tahu x tu input? Tengok dalam bracket ni. Dalam kurungan dia ada x, betul? So dalam kurungan tu, contoh dalam kurungan ni sekarang ada a, bukan x. Maksudnya a lah dia punya input, bukan x. Faham? So since dalam kurungan ni ada x, maksudnya x ni ialah dia punya domain ataupun input. Dia punya domain. Okay, so yang ini merupakan dia punya domain. Clear, faham? So kalau kita tak, we are not looking into domain, so maksudnya dia, selain daripada domain, dia ada 2 pembeli ubah je. Kalau termasuk domain, dia ada 3 pembeli ubah sekarang.
So, dua information ni sangat penting untuk diguna pakai di dalam fungsi yang pertama ini. So, bila kita jumpa saja soalan seperti ini, dia ada satu fungsi di mana dia ada 3 pembeli ubah termasuk domain. Lepas tu dia ada bagi lagi information kedua dan ketiga di mana dia ada bagi image dan objek. So, yang ini objek kan? Yang ini dua, yang ini dan yang ini objek, yang ini dan yang ini image. Dia ada bagi objek dan image dari segi nombor. Secara langsung kita kena tahu kita kena gunakan persamaan serentak untuk selesaikan soalan sebegini. So first of all kita kena buat apa? Kita kena masukkan dia punya information yang kedua dan ketiga dalam fungsi yang pertama tadi untuk hasilkan satu persamaan yang di mana dia akan ada dua pembeli ubah. So kita cuba masukkan dulu ke dalam tu. So yang pertama kita masukkan objek pertama dan image yang pertama ke dalam ni. So dia akan jadi F open bracket 7 sama dengan A per 7 tolak B sama dengan 5. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Kalau ada yang masih tak faham lah. So yang 7 ni faham-faham lah sebab saya dah masuk ke dalam dia punya persamaan yang ni betul. Bila saya dah masuk dalam persamaan ni, yang lain copy back dia punya formula. So A per dengan instead of X saya kena tulis 7 pula sekarang. Ingatkan kalau domain tu dah tukar kat bawah, so semua kena tukar. So domain ni kalau sekarang dah jadi 7, tukarlah jadi 7. Faham ya? Yang ni domain, yang ini domain. Kita tukar jadi 7. So yang lain copy back. Lepas tu sama dengan tulis dia punya image. Image dah diberi kat sini, just tulis kat sini, copy back. So ikut cara yang cikgu ajar tadi, so kita kena ambil kita kena ambil persamaan yang kedua ni untuk menjadikan satu persamaan tunggal. So sekarang dia ada dua sama dengan kan, 1, 2, di mana dia ada persamaan pertama, persamaan kedua dan persamaan ketiga. So kita nak satu sama dengan untuk hasilkan satu persamaan tunggal. So ambil yang kedua ni. So dia akan jadi A per 7 tolak B sama dengan 5. Dia dah jadi equation yang pertama, betul? So benda sama kita kena copy back untuk dia punya information yang kedua kat sini. Alright, so dia akan jadi F open bracket negatif 5 sama dengan A per negatif 5 tolak B sama dengan 1 pula kali ni. Okey, sekarang kalau kita nak ambil persamaan yang kat belakang, dia akan jadi A per negatif 5 tolak 5 sama dengan 1. Yang ini dia akan jadi equation nombor 2. Okey, kalaulah ada sesiapa yang kurang faham macam mana nak buat persamaan serentak, macam mana nak selesaikan persamaan serentak, tolonglah komen kat bawah, nanti cikgu akan ajar secara berasingan lah macam mana nak selesaikan persamaan serentak ni dengan lebih detail. Alright, so sekarang kita dah ada dua persamaan, dua pembeli ubah, betul? Pembeli ubah pertama A, pembeli ubah kedua B. Yang sini pun sama juga, A dan juga B. So kalau kita ada dua persamaan, dua pembeli ubah, kita boleh selesaikan guna persamaan serentak. Okey, jom kita cuba buat. So sekarang saya nak ambil A sebagai dia punya subjek. So kalau saya nak ambil A dia punya A sebagai dia punya subjek, dan saya boleh pilih lah saya nak equation pertama ke equation kedua. So saya pilih equation yang pertama pula. So daripada equation pertama, tulis dulu A per 7 tolak B sama dengan 5. Lepas tu asingkan A. Okey, kalau nak asingkan A, dia akan jadi A sama dengan 5 open bracket 7 tolak B. Kenapa 7 tolak B ni saya kena naikkan pergi atas kat sini. Alright, gunakan cara pendarapan silang. So dia akan jadi A sama dengan 35 tolak dengan 5B. Kalau saya kembangkan dia punya bracket lah. So yang ini dia akan jadi equation ketiga pula sekarang. Okey, tahu kan macam mana nak selesaikan persamaan serentak. Lepas tu saya kena masukkan equation ketiga ni masuk dalam equation yang kedua, yang ni. So tulis balik equation kedua one more time. So A per negatif 5 tolak B sama dengan 1. Lepas tulis dia punya equation, sekarang kita kena gantikan A kat sini dengan equation nombor 3 pula. So tulis kat sini. So 35 tolak 5B sama dengan negatif 5 tolak B sama dengan 1. So yang ini saya boleh naikkan ke atas kan guna cara pendarapan silang. So dia akan jadi 35 tolak 5B sama dengan 1 darab negatif 5 tolak B, di mana kalau saya kembangkan saya akan dapat negatif 5 tolak B balik lah. Okay, saya copy back yang ini 5B. Okay, lepas tu saya nak jadikan B satu tempat, nombor lain semua satu lagi tempat sebelah kanan. So kalau B saya nak bawa sebelah kiri, dia akan jadi negatif 5B campur B sama dengan negatif 5 ni maintain. 35 saya nak bawa sebelah kanan pula, dia akan jadi negatif 35. So negatif 5B campur B dia akan jadi berapa? Dia akan jadi negatif 4B. Yang ini pula dia akan jadi negatif 5 tolak 35, dia negatif 40. So B sama dengan
Negatif 40 per negatif 4 di mana sama dengan 10. Untuk B kita dah cari sekarang. So kalau B kita dah cari, ambil B, masukkan dalam equation nombor 3 pula sekarang. So tulis equation 3 balik. A sama dengan 35 tolak 5B. Di mana B kita dah cari tadi. Gantikan balik. 35 tolak 5, open bracket, letak 10. So A sama dengan 35 tolak 5 darab 10 sama dengan 50 kan. So 35 tolak 50 kita akan dapat negatif 15. Dah pun selesai. A dan B kita dah pun cari. So sangat senangnya kalau kamu pelajar dah faham macam mana nak buat bersama serentak tu. Lepas di step yang ini serasa tak ada masalah kot. Just kita nak dapatkan dua persamaan. Itu yang masalah kat sini. Okay, daripada information yang kita dapat kat sini, kita kena buat dua persamaan so that kita dapat selesaikan menggunakan persamaan serentak. Kalaulah ada pelajar-pelajar yang masih kurang faham dengan teknik-teknik yang cikgu ajar tadi, itu tolonglah komen kat bahagian bawah. Cikgu akan cuba buat video yang berasingan lah untuk ajar secara spesifik benda mana ataupun area mana yang kamu semua tak faham. Ya, alright, itu saja daripada saya. Terima kasih.